أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Pengurusi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, alim ulama, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Syukur kehadrat Allah atas limpahan kasih sayang rahmatnya Allah. Allah gerak hati dan kaki untuk sampai solat maghrib berjemaah dalam ramai-ramai penduduk qaryah kita. Allah pilih kita. Kemudian dalam ramai-ramai tadi ni mungkin ada yang insya' nak mai pula tapi nak balik sah. Ada urusan, tak apa, takut balik saja, rugi. Tapi tang kita hak duk ada malam ni, Allah pilih duduk sat bak lorong dengar benda apa habuan awak balik beramai. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai muqaddimah ni dia dalam bentuk tazkirah, dia cas balik. Walaupun kita mengaji hari-hari,
Dia kena ada juga satu part tu cas, habuan semangat tu naik balik, bateri hak low tu naik balik. Tuan-tuan, saya teringat satu hadis daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas anak kepada Sayyiduna Abbas. Dia ni tuan-tuan antara sahabat yang Nabi kata kalau hampa nak rujuk bab Quran, cari ni antara sahabat ni. Antara nama yang dipetik oleh Rasulullah adalah Abdullah bin Abbas. Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa Nabi mustajab. Alim sungguh. Tanya apa bab Quran, dia boleh jawab belakang. Imma pada bab nuzul, asbabun nuzul, ataupun bab takwil, bab tafsir ayat Quran, boleh ke dia belakang. Dia bagi tahu kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun. Dia kata dua nikmat ni sering sungguh manusia ni lupa. Dia kata dua nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan, yang Allah Ta'ala bagi, manusia ni dia kerja duk lupa. Yang pertama nikmat sihat, yang kedua nikmat faragh. Faragh yakni lapang, free. Tuan-tuan, betul kita bila sihat, no, dia tak nampak masjid walaupun masjid ni renovate macam-macam. Tambah dewan belakang. Ni kata dengar nak tambah pula kan. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, jemaah ramai. Gerbang pun siap dah. Kubah buat tinggi. Speaker jangan tanya. Nak sebut kata apa? Macam-macam usaha khetiak tapi tang dia tak nampak. Nikmat sihat tu boleh ke dia, dia lupa siapa hak bagi nikmat tu. Tuan-tuan, kata Imam Al-Jawzi, orang yang diberi nikmat kepada Allah pada sudut sihat dan juga lapang, cara dia mensyukuri, dia kena cari habuan apa dia nak tuai, no? Dia nak tanam benih supaya akhirat esok ni dia nak ambil habuan dia. Tapi yang kata manusia ni bila sihat, dia tak teringat langsung benda ni. Sihat sungguh, kira gym hari-hari. Telefon dia cakap sak-sak je. Hello, gym. Salam tak jawab dah, sebut gym dah. Kita hak telefon ni faham lah. Makna kata dia sibuk mengangkat besi. Hari-hari angkat besi. Tapi tak pernah angkat kaki main majlis ilmu. Kuat tak? Dah. Ada orang kayuh, jangan tanya pelusuk mana dia tak pi. Orang lain kayuh pusing hanya ke Korea Expo sahaja, tu pun lidah terjelih. Dah, anjing duk ingat member dia. Ini saya tambah lah no. Rupanya kita kayuh penat, pusing. Member kata, "Mai gagah depan sikit lagi." "Tang mana?" "Ni, pekan kamu ting." "Oh, tak boleh pi." Dia kata, "Takat ekonsih ni pun menyakak ni." Contoh. Nak sebut apa? Kayuh walaupun usia dah 80 lebih tapi nikmat sihat tu duk ada ke dia tak manfaat betul. Buat apa? Ni maksud saya bukan nak haramkan kayuh tu, tak boleh. Tapi sampai cerah matahari kayuh, berhenti ketika mana tenggelam. Oi, kacau lagu tu. Pasal dalam banyak-banyak dia punya stesen tak ada pun singgah main masjid. Ni tuan-tuan, dia lupa. Pasal apa? Masih sihat, masih lapang. Allah kata, fa innaha la ta'mal absar. Depa ni bukannya buta mata. Mata celek. Kalau tak celek tak boleh kayuh. Kalau tak celek, depa tak boleh angkat besi. Allah, otak jangan tanya lah ustaz. Oi, besar sungguh. Kira kalau hari raya korban, kami lembu serah ke dia aja, sekok dia seorang. Oh, tu kira kemas sungguh. Kira kalau naik bas ustaz, sangkut pintu dengan lengan kepak ustaz, naik tak boleh. Contoh. Nak sebutnya main besi. Tapi nak tundukkan kepala sujud kepada Allah, dia tak ada masa.
Nak duduk sila, mau duk dengar ilmu yang Allah Ta'ala sampaikan, dia tak ada masa. Satu hari bila Allah sakitkan, bila mana Allah ghanapkan dia, waktu tu boleh ibadat tapi dia tak rasa siapa orang lain. Sujud dah tiada kualiti, sujudnya tak sama dengan orang lain. Dia rokok tak sama orang lain. Orang lain rokok macam ni, dia rokok macam ni. Pasal tak lepi dah, kena slip disc contoh. Apa saya dulu Orang jalan betul, dia jalan sengit. Orang sujud betul, dia sujud sengit. Pasal apa? Masa muda duk buat kerja berat sampai lupa Allah. Bila dah sakit, try nak buat ibadat tapi dia tak rasa nikmat siapa orang lain. Selalu kita lupa dengan dua nikmat ni. Tuan-tuan, ini adalah satu pesanan untuk diri saya dan juga untuk kita semua. Beringat sementara masih sihat, ada peluang rembah main masjid. Untuk bila kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gagah main, tumpang duk sihat. Esok ni kau duk dengar sajalah ustaz duk ulas. Ustaz duk ulas bab tajwid ni yang kata nun mati, nun mati. Dia duduk di rumah duk ingat mati je. Tak lepas habis dah nak ngaji nun mati, tak lepas dah, sayang lah. Pasal apa? Masa muda duk buang saja. Tuan-tuan, baik, itu sebagai tazkirah kita pada mukaddimah, dan kita sambung pada hadis yang ke-21. Malam ni dia rasa lagu mana pun tak tahu. Sebab nak main tadi orang rumah. Tuan-tuan sebut orang rumah juga isteri lah no. Orang rumah, orang yang duduk di rumah. Dia kata, boleh tak abang tak pi malam ni? Tak pernah sebut tu. Duk bimbang juga kita pun. Tapi ialah dah janji dengan tuan-tuan, janji dengan sahabat saya, kita kena main jugalah. Tapi hati duduk sana no? Takut lagi cakap-cakap lajak. Kalau saya lajak tak berhenti, tuan-tuan buat gini no? Pasal dia hati duduk di rumah no? Sajalah melawak sembang bila tuan-tuan. Baik, malam ni hadis yang ke-21 pada muka surat yang ke-29. Pada episod yang lalu, pada hadis yang ke-20, kita menghuraikan pada tajuk akhlak Nabi, iaitu mudah berbicara dan mengikut kehendak orang ramai. Dalam hadis tersebut, dia menceritakan kepada kita bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia minta sesuatu dekat Nabi, maka Nabi kabulkan, Nabi tunaikan permintaan tu. Itu sahaja hadis ni sebut. Jika kita tidak melihat kepada syarah, kita tidak melihat kepada keterangan hadis, maka ibu-ibu menggunakan dalil ini untuk memperangkap suaminya. Dia photostate hadis ni, dia print buh depan pintu. Abang tengok hadis ni no, Sayyidatina Aisyah minta apa, Nabi bagi. Contohlah. Jadi jawabnya tidak. Yang Sayyidatina Aisyah minta di sini yang dimaksudkan, maka para ulama mengatakan permintaan pada sudut ibadat. Minta kepada Rasulullah nak buat umrah, minta kepada Rasul nak puasa sunat sebagai contoh. Para isteri nak puasa sunat kena minta suami izin. Faham lah, takat tu sudah. Tuan-tuan, ini yang perlu kita faham. Itu episod lalu kita dah hurai. Jadi pada malam ni, iaitu pada bab fi adlihi sallallahu alaihi wasallam hatta ala nafsihi. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keadilan walaupun terhadap dirinya. Ni cerita adil ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau teringin nak jadi ketua, nak jadi orang kata YB yang bergaya, yang berhormat, yang apa yang lah, kira nak jadi orang besar, ingat keadilan mesti kena ada. Terutamanya mak cakap no, nak jadi pemimpin kena ada keadilan. Dia tak boleh kira double standard.
Sebab tu orang nak memegang jawatan, nak mentadbir negeri, nak mentadbir negara khususnya, maka dia kena khatam dulu kisah-kisah, sirah-sirah daripada pemimpin terdahulu, bagaimana Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, seorang pemimpin yang cukup takut dengan Allah, sedangkan dia bersifat tegah sungguh dah. Sebagian ulama kata dia ni bodyguard Nabi, mau duk ikut Nabi ni, kalau pedang ni duk pegang ni hulu ni, standby siap dah. Siapa mau duk buat leceh kat Nabi je, balik kepala tak ada. Dah kepala tak ada, tak balik lah. Nak sebut kata apa, ketegasan dia. Dia punya pongeh, orang Kedah kata pongeh dia tu tak boleh buat bincang. Tapi tuan-tuan, saat mana dia nak mendirikan solat, hatta ambil wuduk sekalipun bergegar badannya, menggetar badannya. Kerana apa? Takut kepada Allah. Tuan-tuan, seorang pemimpin, kita pernah cerita dah dulu ni, dia duduk berjalan-jalan dengan seorang apa nama PA dia. Tiba-tiba ada seorang satu kemah di hujung kampung, ada budak-budak mau duk riau. Ni secara ringkas kita ulang balik je. Tuan-tuan sekalian, duk riau. Wah, dia duk tengok pada jauh pasal apa budak ni. Tapi yang mak tu duk masak. Mak duk masak, anak sengap besar. Duk tak lama anak bangun pula, riau pula. Mak tu masak pula. Dia main, dia kata Assalamualaikum maklum. Waalaikumsalam. Ni dialog saya no. Tak pasal apa ni, budak ni mau duk riau pada tadi, saya tengok je pada jauh. Dia kata, tuan, anak saya ni lapar, suami saya meninggal, sumber pendapatan kami hanya pada suami pula meninggal, maka kami tak ada sumber pendapatan. Anak saya lapar ni mau duk riau, saya ambil, tuan tahu tak, dalam periuk tu ketui batu. Ketui batu bukan dia hotdog nak tanpa tak ada, ketui batu. Hotdog saya tambah lah. Duk rebus, saya kata buat iklan je, nak bagi anak tengok, oh sabar sampai terlena. Nak buat lagu tu lah cik, oh contoh. Dia kata budak ni riau, saya buat masa lagi, hakikatnya dia lah ketui batu. Maka kata Umar Al-Khattab, dia kata pasal apa tak bagi tahu dekat pemimpin hang. Dia tak tahu. Tuan-tuan, zaman tu mana ada Facebook. Siapa kita lah, kita kenal Perdana Menteri tak kenal kita. Pasal apa? Kita ada Facebook, kita ada TV. Zaman dulu mana ada apa? Tahu kata Umar ketika itu presiden tapi tak pernah jumpa. Dia kata tak boleh pakai. Tu dia, tak boleh pakainya. Awak, dia tak pernah main tolong kami pun. Dia kata lah, awak tak bagi tahu, awak tak maklum, tak bagi tahu ke dia. Nak kena bagi tahu ke dia seorang pemimpin. Tu tuan-tuan, bukan senang. Mana kata apa, tidak ada alasan kita abaikan orang bawah kita. Macam mana cara sekalipun, kita kena sampai dan kena tahu benda ni. Dia kata, aku ni seorang perempuan, bolehkah dia tak tahu kesusahan aku dengan keluarga aku? Dia boleh buat tak tahu kah? Sentak kawan ni. Tuan-tuan, dengan law tu juga keluar ayat mata seorang pemimpin yang hebat ketika itu mau duk balik pergi Baitul Mal, duk ambil tepung ke daging lebih kurang, bergegah pergi pula dia sendiri masak. Maklum tu kata, ihlah, mau kalau PM kita apa tuan cukup seronok kita. Contoh, hari-hari ai sinar tempat kita ni, contoh tuan-tuan. Dia senyum dia. Duk tak lama orang mai bagi tahu maklum, Perdana Menteri panggil maklum pergi di rumah dia menghadap. Terkejut maklum ni, seronok. Dia pun rembah motor saya tambah pipi tuan-tuan, maka menitislah air mata dia. Rupa-rupanya kamu Umar Al-Khattab yang membantu aku saat hari tu punya peristiwa. Tuan-tuan, tak lepas dengan tu saya normat kata apa, maklum, saya mohon maaf atas kecuaian saya dalam memerhatikan kesusahan rakyat seperti maklum. Tuan-tuan, nak sebut kata apa, susah. Rasulullah, kalaulah anakku Fatimah sendiri yang buat kerja mencuri, aku manusia pertama yang potong tangan dia.
Nak sebut kada apa? Keadilan. Tapi setakatlah tanya diri sendiri, adil tak kita ni? Pasal semua tu akan dihitung. Tuan-tuan, mungkin di depan saya ada pengetua, di depan saya ada pengarah, di depan saya ada guru besar, di depan saya ketua organisasi apa pun. Tuan-tuan, setakat lama duk hitung, adil tak aku ni? Atau aku pernah penanya beberapa orang staff yang aku tak kenal, aku penanya dia. Tuan-tuan, wajib minta maaf selagi duk hidup. Minta maaf lah, kata aku minta maaf sungguh lah. Hari tu masa aku duk pegang sekolah itu ni, aku benci kat hang. Aku benci kat hang sungguh pasal hang prestasi hang meningkat. Contoh, hang pakai kereta besar pada aku lagi, aku pakai Azia je, hang pakai Mavic besar sikit je. Ni contoh tuan-tuan. Nak sebut kata apa? Dia buat perangai lagu tu, kena wajib kena minta maaf. Itu baru tajuk. Tengok hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد فقال بل عفوت يا رسول الله. Ada beberapa perkara yang boleh kita ambil point daripada hadis ni tuan-tuan. Daripada Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri. Kenal siapa? Kita dah biasa sebut dah siapakah Sa'id Al-Khudri ini. Dia tuan-tuan, macam-macam lah kisah dia, hak mana kita pernah biasa dengar, yang membaca suratul Fatihah sebagai penawar. Dialah yang kata ada seorang ketua satu kampung, hak depa pi kena halau, depa balik tak habis, duk sat transit tak mana-mana, tiba-tiba ketua tu kena patut ulang, depa mai panggil balik puak Islam ni. Puak Islam ni pula pi dengan cagaran cagak apa, nak bagi apa, unta. Dia berubat dengan apa? Suratul Fatihah. Tuan-tuan, hebat ayat Allah. Syarat kena yakin. Yakin dengan Allah ni clear. Surah Fatihah je kita cerita sebab tak yakin. Yakin ke orang lebih daripada ayat Allah. Baik, Sa'id Al-Khudri, sepintas lalu kita ambil adab. Sa'ad bin Malik bin Sinan, nama penuh IC dia. Masuk Islam usia 10 tahun. Tuan-tuan, pernah join peperangan bersama Nabi lebih kurang 12 peperangan. Cuma perang Uhud dia pak dia tak bagi sebab muda lagi. Dan sebagainya mengatakan paknya suruh jaga adik. Ada kata 9 orang, ada kata 7 orang. Kemudian yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Malik ataupun Sa'id Al-Khudri 1170 hadis, dan beliau wafat pada tahun 74 Hijrah. Wallahu alam sebagai kisahnya secara ringkas. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan harta, dia buh dalam kurungan zakat atau ghanimah. Zakat hak wajib tu, ghanimah harta rampasan perang. Seorang lelaki datang menyerbu, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menikam, yakni menghalang, bukan tikam temuih perut, yakni menghalang dengan kayu yang ada bersamanya, lalu melukai muka lelaki tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, datanglah kepadaku dan balas balik. Lelaki tersebut menjawab, bahkan aku maafkan engkau wahai Rasulullah. Tuan-tuan, akhlak pada sudut Rasulullah itu sendiri, akhlak pada sudut kita tengok sahabat Nabi itu sendiri, didikan Nabi. Ceritanya hadis ni, satu hari harta duk berhimpun, sama ada harta zakat ataupun harta ghanimah, yakni rampasan perang, himpun. Kemudian Nabi nak bahagi, ni bantuan banjir contoh. Tiba-tiba ada seorang Pak Long, beratur pun tak, bagi nama pun tak, scan pun tak, saya tambah lah scan apa pun tak, terus celapak masuk. Nabi nampak,
Maka Nabi mungkin nak sekat lagu tu, takut dia pergi ambil awal, tiba-tiba terkena dia. Bila terkena, tuan-tuan, antara sifatnya Rasulullah ini, akhlaknya adalah memohon kemaafan. Mohon maaf tu sepasal, mohon maaf tu sepasal satu benda yang mudah tapi berat nak buat. Dalam Islam, benda mudah tapi berat nak buat ni satu benda yang sangat mahal. Mohon maaf, terima kasih, sedekah benda hak sayang. Allah amat suka sedekah benda hak kita sayang. Kadang kita bagi benda hak kita tak mau dah. Ni contoh. Tabung lalu depan mata, boh duit, boh, tapi duit hak kepala agung tak ada dah, koyak. Contoh lah. Benda hari puas fikir nak buat lagu mana ni, nak boh bank ke lagu mana ni, simpan, tak jadi boh. Bukan orang sini. Nak sebut kata apa, kita bagi benda hak kita tak mau dah. Tapi hakikatnya benda hak paling mudah, yang payah kita nak bagi, yang tu yang lebih mahal. Khususnya minta maaf. Tuan-tuan, ni pesanan saya, iklan. Pesanan saya. Mungkin kita mai jemaah sekali, ramai-ramai tiap-tiap malam. Muka tuan-tuan lah tiap-tiap malam, tiap-tiap pagi, tiap-tiap cerah pun muka ni lah. Tapi kalau ada hak hujung sana, kadang-kadang tak setuju dengan hujung sini. Bukan semua, sebahagian. Kalau ada kosong-kosong, kita tak mau esok ni panjang cerita. Kita dah tak tahu dah ibadat hak kita buat tadi ni Allah pemudah ke tak, kita dapat pahala pun tak tahu tadi ni. Jadi jangan sangkut benda hak sangkut dengan orang. Tambah pula sampai tahap putus silaturahim. Aku rasa bergaduh dengan hang ni, aku rasa puas hati lah, aku meluk hang lama dah. Oh, loh, dalam masjid. Jadi kes kau ustaz weh, berebut dulu ni. Masa nak bagi nama, ni saya tambah no, saya buat cerita, tuan-tuan jangan kecil hati. Saya ustaz bekas accountant Maybank. Dia tu ustaz bekas apa? Pegang duit kutu kampung, contoh. Tapi mai tang nama masjid bahagian bendahari, depa pergi bagi, dia tak bagi kat saya. Saya cukup geram sungguh jenis lagu ni. Saya lebih berpengalaman, saya ada sijil. Gaduh, aku meluat kat hang ni. Padahal kawan tu tak buat apa pun ke dia. Cuma orang percayakan ke dia lebih pada kawan ni. Maka ni contoh no, dia putuskan silaturahim. Tak cukup dengan tu dia pergi maki hamun kawan tu. Tuan-tuan, jawab saya, selesai siap-siap. Selesai. Kita tak mau susah ke depan mai. Kadang-kadang antara pahala solat atau pahala yang tak diangkat oleh Allah, yang pertama, wanita yang bagi suaminya marah, bagi suaminya marah, dia tidur dalam keadaan suami tengah marah ke dia. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim, dosa besar. Sebahagian ulama mengatakan doa tak diterima. Malam Al-Qadar bagaikan 1000 bulan. Tuan-tuan buatlah apa pun, doalah apa pun, Allah Ta'ala makbul. Allah makbul malam tu. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam tu nak minta apa, mintalah. Ya Allah, aku pernah berdosa kepadamu, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Allah ampun dosa kita. Tapi jangan sangkut benda ni je. Tu saya beri nasihat ni untuk diri saya dan juga tuan-tuan. Kadang-kadang dulu masa kita kerja pejabat pernah bergaduh dengan orang. Dalam kem askar contohlah pernah bergaduh dengan orang. Di kampung pernah bergaduh dengan orang. Baik balik lah. Pasal takut malam tu tak ada apa. Dosa dengan mak ayah sepasal, putus silaturahim sepasal, habis.
Kata ulama, Allah nak pandang kepada siapa yang memohonkan kemaafan dulu. Hak minta maaf tu, hak tu lebih mahal di sisi Allah. Baik dia salah, hatta dia tu betul, tapi dia pergi minta maaf atas nama nak sambung balik pergaduhan yang sekian lama telah terputus. Yang tu orang yang mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali balik teringat zaman duk kawan dulu ni, share aiskrim, share ABC, no? Share nasi lemak, telur seorang sikit, ayam seorang sekepak. Gaduh kes kecil je, baik-baik baliklah. Tuan-tuan, takut esok ni Allah susah hidup kita ke depan main ni, masuk saya akhirat. Patah balik, iklan kita agak panjang. Tuan-tuan sekalian, Nabi bila buat lagu tu terkena Pak Long tu, bukan tikam no. Nabi menghalang terkena Pak Long tu, maka Nabi kata aku mohon maaf. Dan ni poin yang kedua, hang balas balik. Tuan-tuan, hang balas balik kata Nabi. Cerita ni sama dengan berlaku kepada Usaid bin, saya lupa nama ayah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis Abu Daud. Tuan-tuan, ketika mana Usaid ni dia duduk dengan sahabat. Duduk dengan sahabat, mau duduk gelak ketawa. Gelak sungguh. Nah, cerita apa? Tak tahu. Gelak sungguh. Gelak-gelak Nabi ketuk dengan tongkat, kena ke pinggang dia. Tuan-tuan, Nabi tegur, Nabi ketuk, kena ke pinggang dia. Bila kena, dia minta, Rasulullah, aku nak balas balik. Awal tu Nabi tegur, tapi tang dia tu minta nak balas balik. Sepasal hak minta ada sebab. Tengok Nabi kata apa? Balas. Tuan-tuan, dia kata apa? Saat engkau pukul aku ya Rasulullah, terkena kulit perut aku ni, di pinggang ni, terkena kulit badan aku. Tuan-tuan, Nabi selak balik. Nabi selak baju, Nabi kata pukul ya. Sahabat tu buat apa tuan-tuan? Dia cium kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia kata peluang yang aku tunggu selama ni. Tuan-tuan, sahabat punya kasih kat Nabi ni, Allah tak tahu nak habaq. Dia pun tak boleh tengok Nabi susah. Memang kita tengok dia minta tu sopo kasar, dia minta tu asbab, sebab tu saya kata dia ni bersebab, dia minta untuk apa? Poin je, dia nak cium tubuh Rasulullah. Sayang dia pun kat Nabi. Kita tu termasuk saya lah. Orang duk pelekeh Nabi, buat tak tu je. Orang kata, saya pernah ada tuan-tuan kawan, mulut, saya sebut siap, mulut puaka. Dia boleh kata no, tu Nabi kahwin dengan orang tua, Nabi kahwin dengan orang tua. Wish, atas nama hormat je, tahan. Duk geram juga mulut tu. Hang nak jahat hang, tapi jangan sangkut dengan keluarga Rasulullah. Takut esok makan tak habis. Tuan-tuan, sayang ke Nabi. Nabi tuan-tuan pernah duk ni, pegang perut ni. Mau lapar. Sahabat mai dia kata ya Rasulullah, apa pasal? Dia kata mu hari ni lapar sungguh. Tuan-tuan, lapar noh bukan teringin. Dia tak sama lapar dengan teringin. Teringin ni dah makan dah, teringin lagi. Amoi abang amoi teringin dah nak makan sate kulaan. Nak faham sate kulaan? Sate banjak. Sedap rupanya. Jalan pergi cakap dering. Sajalah iklan. Nak sebut kata apa? Dia kata abang teringin nak makan sate abang oi. Padahal baru tadi ya menterkedara nasi lemak 2 bungkus. Makna kata hak dia minta, hak dia sebut nak makan apa, itu teringin. Hak yang makan apa pun tak apa, asalkan kenyang, hak tu pasal lapar sungguh. Nabi kata aku lapar. Tuan-tuan, sahabat yang kata kasih kat Nabi ni tak cakap banyak dah. Mau duk rembas motor saya tambah. Oh, dia pergi cari duit buat kerja. Kita boleh basuh pinggan kat sotong bakar lebih kurang. Buat kerja apa semua, dapat upah buah kurma. Celapak mai Rasulullah makan. Tuan-tuan, Nabi makan. Lepas Nabi makan, tuan-tuan, kurma. Mau kalau buah temikai sebiji tahan kira, mau ada ayak dalam tu. Ni kurma.
Kita cerita boleh, tapi nak mendalami tu. Sini saya nak bawa tuan-tuan rasa susah tu. Nak bagi capai susah tu, nak rasa susahnya Nabi. Nabi makan ni. Bila Nabi makan buah kurma tu, Nabi tanya dia balik, hang sayang kat aku kah? Dia kata, sayang Rasulullah. Oh, sayang sungguh. Tengok Nabi bidah apa. Hak ni untuk kita sekali tuan-tuan. Beringat termasuk diri saya. Nabi kata, hang sayang kat aku kah? Dia kata, sayang sungguh lah ya Rasulullah. Baik, jika kamu sayang kepada aku, siap sedialah diri kamu diuji oleh Allah. Oish. Itu. Dia kata, kalau hang sayang kat aku, siap diri hang, Allah akan uji hang. Itulah Allah. Saya tak menghurai panjang-panjang, saya biasa sebut dah kepada tuan-tuan. Orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul, akan diuji oleh Allah. Mesti Allah uji rapat. Buktinya Nabinya sendiri pun Allah uji rapat. Ni tuan-tuan, bulan Rejab, Isra dan Mi'raj. Kalau komplit cerita, punya set cerita daripada persediaan Nabi, tuan-tuan, dia bukan dia nak menarik Isra ni, dia kena ada cerita sebelum persediaan. Siapa kita lah nak pergi Langkawi lebih kurang, nak pergi umrah, dia ada persediaan dia. Pergi dengar kursus umrah, pergi cucuk, contohlah, baru dia sedap cerita. Kemudian baru naik berterbang, baru sedap cerita. Macam itulah Isra, cerita persediaan Nabi. Nabi uji, Allah uji Nabi ni. Allah ranak tuan-tuan, ranak. Tak tahu nak habaq 3-4 lapis bertindan-tindan Allah uji Nabi sebab apa? Aku nak Isra dan nak Mi'rajkan hang. Sebab tu tuan-tuan, Isra Mi'raj merupakan mukjizat kedua terbesar Rasulullah selepas Al-Quran. Ni tang mana ada ceramah tuan-tuan, pi ya. Dengar. Kita nak dengar persediaan hak sebelum Nabi Isra, nak dengar ketika Isra, nak dengar ketika Mi'raj. Saya baru-baru ni dapat jemputan lembaga hasil. Dia kata, ustaz, kami duk panggil tiap-tiap tahun dah. Siapa-siapa ustaz main ceramah pun, Nabi Isra, Nabi naik. Nabi Isra, Nabi naik. Nabi tak turun dah kau ustaz tu. Jadi makna kata hari ni kami jemput ustaz, ustaz pada atas turun ke bawah. Betul juga dia kata kan. Isra, Mi'raj sengah sampai kat Sidratil Muntaha, habis wallahu alam. Tu kata Isra Mi'raj ni tuan-tuan, komplit set mau duk ada 4 jam. Berserta dengan hikmah. Tuan-tuan, Isra dan Mi'raj. Cerita semua sama. Pasal kisah tu sama. Isra, surah Isra. Mi'raj, surah An-Najmi 1 sampai 18. Tapi nak bagi rasa tu. Nak bagi rasa tu, tuan-tuan, alhamdulillah saya pernah khatam dengan Syekh Fahmi Zamzam. Dia seolah-olah dia buat kita ni, kita tu di Isra dan kita tu di Mi'rajkan. Dia punya bayangan cerita mai tu, padahal dia sorak-sorak bahasa, bukan deras sopa saya. Tapi dia cerita tu seolah kita ni naik burak. Seolah kita ni duduk dengan Jibril. Dia buat cerita pasal Jibril, dia cerita gambaran Jibril ni lagu mana sebab Quran sebut Allamahu syadidul quwa, yang kata Jibril ni kuat sungguh dia. Dia cerita macam mana rupa bentuk Jibril. Kita dengar Allah. Lagu tu. Pasal kisah sama, tapi nak bagi rasa perjalanan Nabi tu, hak tu yang memerlukan kepada orang putih sebut skill dan juga penghayatan yang sangat hayati. Hak sampai kena hayati, hak dengar betul-betul nak dengar, aku nak tahu dan aku nak menghayati peristiwa Isra dan Mi'raj. Habis dah. Sat no. Di sini suruh berhenti awal sebelum bunyi. Rupanya bunyi dah. Tuan-tuan sekalian, saya mohon maaf lah no, tak perasan. Ni kali kena kunci jam awal sikit. Baik, kesimpulannya tuan-tuan, sahabat Nabi lah sekali bila dia kena, Nabi kata balas balik. Dia kata tak mau. Bahkan Rasulullah, aku maafkan kamu. Tuan-tuan, kesimpulan saya, ingat ada hadis Nabi yang sahih. Nabi kata Allah mengangkat darjat orang yang memaafkan orang lain. Memang sakit ustaz, ustaz tak kena tak apalah, saya ustaz biasa kena dah ustaz. Awak dia balas awak lama saya, Allah. Dia balas janda saya, Allah, nak pergi ke dia lah. Mungkin sebab kita dulu dengan dia tak apa kelia, dia duduk dengan kawan kita lebih kelia, redha sudah. Yang penting mohon kemaafan. Tuan-tuan, cukuplah dekat tu. Ni lepas 5 minit pun muka surat besar.
kita kena berhenti. Yang baik daripada iklan. Kalau tuan-tuan nak dengar Isra' Mi'raj daripada saya yang dhaif ni, cerita lagu kita lah sekadar mampu, hari Sabtu ni di Masjid Bukit Jannah. Saya pun tak pernah sampai. Orang putih sebut first time. Boleh no? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.